Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ونبيك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر ما نهى عنه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Sidang hadirin Jumaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah kita sama-sama takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pesan kepada diri saya sendiri dan kepada hadirin sidang Jumaah yang dirahmati oleh Allah taala sekalian, sama-samalah kita takut kepada Allah. Dalam arti kata kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semua perkara yang Allah taala suruh, semua perkara yang Allah Ta'ala kehendak, semua perkara yang Allah Ta'ala tak redha, semua perkara yang Allah Ta'ala larang, kita tinggal. Mudah-mudahan kita berjaya di dunia ini dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, alhamdulillah, 1 tahun lagi kita boleh hidup kerana kurnianya Allah Ta'ala kepada kita umur sekali lagi supaya kita mengabdi diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 13 tahun yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah Al-Mukarramah. Dalam sejarah sebut walaupun seorang Nabi tidak pernah bunuh walau seorang manusia. 13 tahun yang Nabi dakwah di kota Makkatul Mukarramah, tidak ada kezaliman walau sedikit pun masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu perintah daripada Allah yang Allah Taala perintah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam untuk dakwah 13 tahun di kota Makkah Al-Mukarramah merupakan marhalah yang pertama dinamakan marhalah sirriyah. Marhalah sulit-sulit yang Nabi dakwah agama Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala firman kepada baginda sallallahu alaihi salatu wassalam, wa anzir ashiratakal akrabin. Allah Ta'ala suruh Nabi dakwah, suruh Nabi rayak, suruh Nabi sapakan ajaran Islam kepada ashiratakal akrabin, kepada orang yang dekat dengan Nabi, iaitu kaum kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mana Nabi dakwah kepada ma'asyarul Quraisy, Nabi dakwah kepada Bani Hashim, Nabi dakwah kepada Bani Abdul Muttalib, Nabi dakwah kepada orang yang dekat dengan Nabi. Keadaan itu mereka percaya dan jujur Nabi sebagai orang Al-Amin, orang yang benar di dalam kecepanan. Tapi bila masa Allah Ta'ala bangkitkan Nabi sebagai Rasul,
risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu risalatut tauhid. Risalah tidak ada Tuhan melainkan Allah, tidak boleh sembah selain daripada Allah. Lata, Uzza, Manata, semua yang disembah oleh kaum Quraisy tidak diizin supaya sembah pada berhala-berhala yang tersebut. Sehingga musyrikin Mekah ketika mana dengar risalatul Quran, risalatun nabawiyah daripada Nabi, membawa kepada mereka tu tak setuju dengan Nabi. Mereka tak akui Nabi, walaupun Nabi sebagai orang amin, walaupun Nabi sebagai seorang yang tidak pernah bunuh orang sekalipun. Tetapi ketika mana Rasulullah panggil mari beripung supaya nak rayak risalatut tauhid, supaya nak rayak kata tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Nabi sebagai pensuruh Allah. Di sana dilawaikan oleh Abu Lahab, dilawaikan oleh ma'asyarul Quraisy, dilawaikan totan oleh orang yang tidak setuju dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tunjuk muka Nabi kata tabbat laka ya Muhammad, celaka olehmu wahai Muhammad. Sehingga Allah Taala turun tabbat yada abi lahab wa tab. Ini menunjuk dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi sehari orang ikut agama Allah Taala kerana agama samawi, agama daripada Allah. Abu Bakar As-Siddiq mengikut perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara sahabat yang ramai lagi mengikut perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak jumlah yang ramai, keadaan musyrikin demi sehari, demi gerung kepada Islam, demi sehari, demi gerung kepada risalatut tauhid, membawa kepada musyrikin kulih tak boleh duduk nak buat lagu mana, nak nyanyi kepada Nabi, nak anti Nabi, nak tasiri Nabi, boleh dakwah di kota Makkatul Mukarramah. Ma'asyiral muslimin, baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah zalim orang, tidak pernah buat nyanyi kepada orang. Tetapi dengan risalah yang dibawa oleh Allah, yang diperintah oleh Allah Ta'ala, tak boleh nak terima ma'asyiral Quraisy kepada risalah at-tauhid. Sehingga ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam semaya di belakang Kaabah, Nabi dinyanyi istihza kepada Nabi dengan beberapa bentuk. Ada yang mengatakan ambil tahi uta lepas belakang Nabi, ada yang kata gi belakang Nabi, katak belakang Nabi. Ini menunjuk bahawasanya mereka tak setuju dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana dikumpulkan para Quraisy supaya nak ambil tindakan dengan sallallahu alaihi wasallam. Nak buat lagu mana dengan Nabi, tak sewi Nabi dakwah risalatut tauhid kepada negeri Mekah. Sehingga di Darun Nadwah, beberapa orang yang bui pengusyara kata kita ambil dia buh masuk dalam got, jangan video makan, jangan video minum. Kita buat dia lagu tu, lagu ni. Tetapi akhir sekali di Darun Nadwah disetujui pendapat daripada Abu Jahlin. Kita akan ambil Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan rancangan wang penting jai di Darun Nadwah. Walau bagaimana kita kena bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaca duduk Islam kau gepe, kaca duduk Islam kau dikenai, kaca duduk orang musyrikin tidak akan ada bombing akan duduk Mekah sekali lagi. Sehingga akhir apabila ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam disetujui oleh musyrikin Mekah, kita nak bunuh Nabi, panggil pemuda yang hebat, panggil pemuda yang gagah, kita pergi lekong rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana bukan hanya Nabi dilepas oleh tai uta. Bahkan kalau kita tengok al-awwalun, orang yang terutama di dalam Islam, di antaranya Alu Yasir, keluarga Yasir, Ammar, Sumayyah, mereka itu sebagai orang yang awal-awal yang mengikut agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setelah mana musyrikin Quraisy tahu kata mereka tu meluk agama mengikut Muhammad, mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Walaupun orang ni tidak bunuh orang, walaupun orang ni tidak buat nyanyi ke orang, tidak buat kezaliman kepada orang, tetapi dengan qalbin salim, dengan hati yang sejahtera untuk nak mengikutkan agama Allah Ta'ala. Tetapi mereka ni tidak disetujui oleh musyrikin Mekah. Sehingga Sumayyah, syahidah yang pertama di dalam Islam, musyrikin ambil lemeng, cocoh di kemaluan. Yasir dan keluarganya dibunuh kerana mereka memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Bi ayyi dhanbin qutilat, mereka dibunuh. Apakah dosa mereka? Jawabnya untuk nak mengangkatkan kalimatullahi al ulya, untuk nak membesarkan nama Allah. Akhir sekali mereka dibunuh, mereka dilembingkan oleh para musyrikin Mekah. Bilal ibnu Abi Rabah, ketika mana Umayyah bin Khalaf tahu kata Bilal ikut agama Muhammad, Bilal ambil tanya, wahai Umayyah ambil tanya, wahai Bilal, adakah kamu memeluk agama mengikut Muhammad? Adakah kamu ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawab kepada Bilal dua pilihan. Kalau masih teguh dengan agama Muhammad, Bilal akan mati. Tapi bila masa kalau Bilal klik kepada agama asalnya, nescaya Umayyah akan bebaskan Bilal ibnu Abi Rabah kerana dia sebagai seorang hamba. Tetapi oleh kerana masa yang tersebut merupakan masa yang penuh dengan kezaliman, musyrikin tak jauhi Nabi dakwah di Mekah, membawa kepada Bilal ibnu Abi Rabah sendiri. Seketika yang waktu panas matahari tengah dunia, Bilal ditarik dengan kuda, tak baju tak seluar, ambil batu tak atas di perut Bilal. Jawab tauhid yang sama, ahad, 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 tidak ada Tuhan melainkan Allah. Walaupun nak nyanyi sekalipun, walaupun Bilal mati sekalipun, tapi Allah merupakan Rabbul Alamin. Oleh kerana rancangan daripada musyrikin untuk bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru. Allah Taala amat tahu bagaimana kau rancangan liyasbutu, mereka nak buat nyanyi kepada Nabi, auliyak tulu, ataupun mereka nak bunuh Nabi, ataupun mereka nak halau Nabi, liyakhrujun, tubik Nabi daripada Mekah. Allah Taala wa yamkuruna wa yamkurullah. Allah Taala amat tahu sangat bagaimana rancangan yang mereka buat. Wallahu khairul makirin. Setelah mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumah, Rasulullah nak tubik untuk hijrah kerana perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana bangun daripada rumah, rakyat kepada Ali bin Abi Talib, wahai Ali, kamu tidur tempat tidur aku, wahai Ali. Rasulullah jangka tubik daripada rumah, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Walaupun manusia buat rancangan musyarak di Darun Nadwah, ambil pedang yang hebat untuk nak bunuh Nabi, fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Allah Taala lebih amat mengetahui dan debel lebih segala perkara. Nabi tubik pergi rumah Abu Bakar, Abu Bakar cedek utar 2 ekor kepada Nabi. Akhir sekali Nabi hijrah. Pada kali ini merupakan hijrah al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, peristiwa hijrah yang mana Nabi hijrah pada kali ini, tidak pernah dalam hidup Nabi hijrah kepada bumi Yathrib. Dan juga dalam hidup Nabi, Nabi pilih lokasi, setanti lokecan untuk Nabi nak dakwahkan agama Allah Ta'ala. 13 tahun duduk di Mekah, kacau dakwah, orang anti, kacau dakwah, orang tasik. Akhir sekali Nabi terpaksa keluar daripada negeri Mekah supaya dakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Taala turunkan ayat, fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin. Lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana background Nabi tidak ada lain kecuali Rabbul Alamin. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah daripada kota Mekah kepada Yathrib, iaitu Madinah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'un alim.
Alhamdulillahilladzi manna 'alaina bil Islam wal iman wa ja'ala at-taqwa tariqana ilal jinan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahdihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang hadirin Jumaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, bertakwalah kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan kita mati, jangan kita habis nyawa kecuali kita seorang Islam yang serah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa merupakan satu hidup manusia. Bagaimana ikan yang duduk di dalam laut, kalau tidak ada air, mapuhnya ikan. Begitu juga hidup Muslim, kalau tidak ada takwa dalam dada, kalau tidak ada takut pada Allah, segala perkara yang Allah Ta'ala larang boleh buat, segala perkara yang Allah Ta'ala tak redha manusia boleh buat. Makna kata kita duduk jangkau melampaui batasan yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu hidup kita di atas dunia, takwa merupakan satu obat yang nak menarikkan kita ketika mana kita telannya obat takwa. Dia nak menajahkan kita daripada api neraka, dan dia nak menyelamatkan kita supaya kita boleh duduk dalam syurga Allah Ta'ala dengan sebab takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam khutbah saya pesan kepada diri saya dan kepada hadirin sidang Jumaah yang dirahmati oleh Allah, bertakwalah kita kepada Allah bila masa yang kita ada di bumi Allah, bila masa yang kita keluarkan nyawa angin daripada hidung kita, bila masa yang mulut kita boleh kecek, bila masa yang kaki kita boleh gerak, bila masa tangan kita boleh guek dan segala anggota kita boleh buat segala perkara. Takwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum daripada malikil maut akan datang kepada kita. Masa tu takwa akan ditarik oleh Allah Taala. Manusia tak boleh takwa lagi kepada Allah, manusia tak boleh pula lepas pada tu kecuali akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Taala sekalian, peristiwa hijrah merupakan satu peristiwa yang boleh katakan merupakan prawatisat Islam. Dunia yang besar di hari ini, Islam yang kita nampak comel hari ini, Islam yang kita nampak dengan rupa kedamaian hari ini, kerana adanya hijrah. Lalu kita tengok peristiwa hijrah, Nabi SAW tak boleh nak buat gapo. Nabi tak boleh nak guek gapo di kota Mekah, nak buat gapo tak boleh, dinyanyui oleh musyrikin, dizalim oleh musyrikin. Terpaksa kena keluar daripada Mekah untuk menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Sedangkan Rasulullah tidak pernah sapa di Madinah Al-Munawwarah. Tetapi umat Islam yang berada di Madinah, walaupun tidak berapa ramai sangat, yang didakwahkan oleh Mus'ab bin Umair dan dibuatkan Bai'ah Al-Aqabah kali yang pertama dan kedua oleh Nabi SAW. Di sana kita boleh tengok keseronokan, keimanan yang mereka beriman kepada Rasulullah, yang mereka berasa nak jumpa dengan Nabi. Keadaan dalam riwayat yang mengatakan mereka jang untuk berhenti kerja untuk nak tengok sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar. Ketika mana sapanya Nabi, mereka setuju dengan Nabi, mereka panggil Nabi, mereka royak kepada Nabi, mereka cadar kepada Nabi segala perkara yang untuk bagi kesenangan kepada Nabi. Di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binakan satu masjid yang dinamakan Masjid Quba. Masjid pertama kali di dalam Islam yang dibinakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Walaupun bukan binaan semacam kita 2-3 lapis, tetapi Allah Ta'ala kata la masjidun ussisa 'alat taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Merupakan masjid yang dibina di atas dasar takwa. Kerana di sana ada Masjid Dirat, sebut dalam surah Taubah,
dibinakan oleh munafik supaya nak dakwahkan ajaran munafik. Di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bina masjid, jadikan masjid merupakan tempat beripung. Ambil nizam sistem Islam mari guna, merupakan dar yang pertama dinamakan Darul Islam. Negeri Islam yang pertama adalah di Madinah, hasilnya daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin yang dirahmati oleh Allah Taala sekalian, hijrah yang kita sebut, setiap perkara yang kita kecek, walaupun dengan secara ringkas, dia bukan bermakna kata suruh kita pindah daripada tempat kepada tempat. Tetapi hijrah bermakna kata al-hijratu man hajara, apa dia panggil, sesiapa yang boleh hijrah mana Allah, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ni kita hijrahkan akhlak PE perangai. Hari ni kita hijrah sifat malah. Hari ni kita hijrah kepada benda yang baru. 1444 hijrah, dan akan datang pula pada tahun yang ke depan 1445 hijrah. Bagaimana tingkatan kita, keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu sejarah hijrah bukan hanya merupakan sejarah yang berlaku pada masa Nabi, tetapi setiap muslim wajib berhijrah melalui akhlak yang kita berada di hari ini. Sebab tu cukup bagi peristiwa hijrah yang nak jadi ibrah, pengajaran, budrian bagi hidup kita kalau kita klik penuhnya dengan kesabaran Nabi, penuhnya dengan sifat isarkan siasalak Nabi dan para sahabat ridwanullahi alaihimul ajmain. Allahu Akbar. Ini merupakan keagungan yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Tidak ada walaupun satu pun nak apa dia panggil tumpah darah, tetapi melalui Nabi Nabi pergi hijrah, duduk di Madinah, walaupun keadaan itu Islam demi sehari demi gagah, tetapi Nabi tak ada kata nak ambil tahap daripada Madinah untuk lawan di Mekah sekali lagi. Bahkan kalau kita tengok Sulhul Hudaibiyah pada tahun yang ke-8 hijrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama tentera sahabat pergi dengan tidak ada walau satu bedal pun. Bahkan mereka pergi dengan keamanan untuk menunaikan umrah pada tahun yang tersebut. Tetapi walaupun tidak diizinkan oleh musyrikin Mekah, tidak diizin oleh musyrikin Mekah, atas berita Uthman mati, buat segala rancangan dalam Sulhul Hudaibiyah. Islam merupakan apa dia panggil fight daripada orang yang tuktam daripada Sulhul Hudaibiyah. Tetapi oleh kerana peristiwa yang hebat nak menunjuk kepada umat Islam, akhir sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh buka negeri Mekah Al-Mukarramah. Akhir sekali daripada tempat hijrah Nabi yang Nabi tak berasa nak hijrah kerana kasih kepada bumi tempat, akhir sekali Allah Ta'ala masuk di negeri Mekah dengan aminin, dengan amin. Kerana gapo? Di antaranya salah satu daripadanya ulama sebut dengan hijrah Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita nak jadi orang baru, kita nak jadi orang baik, kita hijrah diri kita seperti mana Nabi sebut kata hijrah daripada benda yang Allah Ta'ala larang, kita buat benda yang Allah Ta'ala suruh. Mudah-mudahan kita berjaya di dunia ini dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita sama-sama bersalawat kepada junjungan sallallahu alaihi wasallam kerana majunya Islam, kerana kumbengnya Islam, kerana Islam di hari ini berbiak di seluruh rantau dunia. Tak kira mana-mana tempat sekalipun adanya Islam oleh kerana perjuangan sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wardallahumma an khulafa'il arba' Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iris sahabah wa an sa'iris sahabati ajma'in wa anna ma'ahum bimannika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'daika a'da'ad din
اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في برما. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في مصر. اللهم انصر إخواننا في كل مكان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم اهد شباب الإسلام والمسلمين. اللهم اهد شباب الإسلام والمسلمين. اللهم اهد شباب الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك إيمانا. اللهم اجعلنا ممن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.